So ambil sikit-sikit ni, apa yang dapat? Ambil semua kan. Kemudian tayamum pula. Tempat yang tak tu. Tayamum pula. Ya. Yap. Mesti kan. Ini memang jadi khilaf ulama' daripada dululah. So it should be simple. Kalau ada khilaf kan, kita kena bersyukur sebenarnya. Maknanya dia open. Bukan Nabi kata if you have wudu, ada luka, pastikan basuh juga walaupun sakit. Nasib lah nak masuk syurga kan. Tak ada. Alhamdulillah agama kita tak ajar macam tu. Relax je. Luka tinggalkan. Dah. So if you ask me, which one is easy for you? Sebab you dah dalam keadaan darurat, you dah keadaan orang susah. Kenapa saya nak susahkan you lagi? The first thing is you tengah susah. Kami yang senang ambil wuduk je. Takkan you yang susah ambil wuduk dan tayamum? Unfair kan? You tengah susah, I patut bagi separuh wuduk je kat you. No, it's okay. It's okay. Okay, sah lah. Okay je. No, the issue is, the soalan is pasal orang lain ambilkan ke? Tak susah lah. Kalau dia kata mengapa susahkan dia, tapi dia kata tak susahkan I do it for you. Ya. Yang orang yang sakit ni, orang yang sihat ni buatkan for you. Betul. Betul. But you know what? Yes, that if you have a mother, you are a good person, and you have a mother who's tak sihat, you attend to her 5 times, 6 times, 7 times a day. What about orang kat rumah orang tua? What about orang kat hospital yang tak boleh melawat every day, every time, all the time? Macam-macam sebenarnya. Masyarakat ada macam-macam masalah. Kita ideal situation. Kita kaya, kita boleh ada maid, macam-macam. Tapi diorang tak. So the Islam is for all lah, not just for you and I lah. Gitulah. Okay, zaman Nabi pernah terjadi macam tu? No problem. Tapi soalan keduanya apa tahu? Kalau saya tolong suami saya, isteri tolong suami, kan itulah paling senang sekali. Situasi yang paling common ialah suami tak sihat ataupun isteri tak sihat. Dalam mazhab Syafi'i, sentuh lelaki perempuan batal. Mazhab Syafi'i sahaja. Dalam sini yang kita perlu keluasan fiqh ni. Dalam mazhab Syafi'i sahaja. Tapi mazhab-mazhab lain semua tak apa. Yang membatalkan wuduk hanya jima'. Dan dalam mazhab yang lain sikit, dia kata batal wuduk hanya sentuhan yang bernafsu. Maknanya sentuhan yang dia panggil istimta', yang introduction to sex lah. Intro budak-budak, sorry lah. Intro tu hubungan suami isteri. Intro lah, pegang-pegang yang bernafsu. Bukan yang, so tak ada timbul isu kalau suami ambil wuduk ataupun isteri ambil wuduk, suami duduk letak kaki kat depan pintu. Jangan lalu. Kan ada orang buat itu. Ataupun dia jalan-jalan, abang jangan macam tu. Kan? Tu kaki dia pula, macam mana ni? Dia takut terkena abang dia yang sikit tu. Sebenarnya kan, kesimpulan saya ialah yang sentuh lelaki perempuan batal wuduk tu kurang sahih lah. Pendapat yang nampak lebih logical dan lebih sebab-sebab dia banyak ialah sentuhan tidak membatalkan wuduk. Sentuhan. Jadi imam ustaz-ustaz yang kalau beli barang kat pasar malam antara maghrib dan isyak, dia akan buat macam perempuan tu macam najis tau. So bila dia bagi duit, tak atas meja. Dia nak simpan wuduk dia kan, tak atas meja. Perempuan tu, kenapa? Tak atas meja. Takut kalau kek sikit habis lah. Kan kalau dia ambil duit 20 sen tu, terkena habis, batal lah dia. Tapi it doesn't, pada saya lah, pendapat saya dah umur 38, saya dah baca-baca sikit, belajar sana sini. Kesimpulan saya ialah dalam bab ini saya rasa yang lebih sahih ialah imam-imam yang lain lah, yang lebih macam mendekati kebenaran. Tapi kalau you nak pegang itu, no problem, kita respect. Good. Jadi saya dengan isteri saya ke apa, kalau saya perlu sebelum saya pergi semayang, saya boleh salam dengan dia dan saya pergi semayang. Tak patut betul Syafi'i. Kau cakap macam ustaz sebelah rumah je. Kenapa Syafi'i buat macam tu? Masya-Allah. Masya-Allah. Nak saya cerita tak kenapa ada perbezaan pendapat? Cerita. Sekejap.
Putat. Everybody will sembahyang. InsyaAllah. Kan sekarang ni semua. Okay, kita kat sini memang nak belajar perbezaan pendapat. Betul? Okay. So far okey tak? Ke hati makin sempit ke hati makin relax? Belajar agama kena hati makin buka. Kalau hati makin sempit, makin stres, jangan belajar dengan ustaz tu. Kalau rasa belajar dengan saya jadi sempit, stres, tak apa. Lepas ni dalam sejam kita akan berhenti kejap kan? Hilangkan diri, tak apa. Pergi slow-slow. Assalamualaikum ustaz, ada hal sikit. Tak apa. Saya faham. Sebab belajar kena hati makin relax, makin rasa macam dekat dengan Allah, makin faham situasi. Kalau makin sempit, don't belajar dari cikgu tu, termasuk saya. Okay, no problem, saya faham. Setengah orang kan, dia tak bersedia untuk menerima kepelbagaian. Itu je. Belum sampai waktunya. You ajar budak darjah 3, ustazah you tu cakap apa? Dia cakap, kalau saya papa dengan mama sentuh batal. Oh ya ke? Tapi dia ada perbezaan pendapat dalam hal ni. Budak tu akan stres nanti. Tapi ustazah kata, yelah tapi, you tapilah 50 kali pun, dia akan stres. Konflik dalam diri dia tau. Jadi jangan streskan budak-budak. Macam tu juga jangan streskan orang yang hatinya masih budak-budak dalam bab tu. Dalam bab ni lah, dalam bab menerima perbezaan ni. Okey, saya nak cerita kenapa ada perbezaan ulama. Okey tak? Supaya kita faham. Tapi sebelum tu, jom kita break 5 minit boleh? Okey. Lepas ni kita break sekejap 5 minit. Okey, supaya hilang ngantuk sikit. Makan-makan. Sini makan free flow lah. Apa boleh makan-makan. Kat belakang ada 3 in 1, 4 in 1, semua ada. Betul tak? Make yourself. Betul, bantu sendiri. Make yourself at home, please. Relax je. Dan kita dalam kelas ni, sebab kita bukan masjid, bukan surau, kita boleh makan dan minum dalam ni. Boleh bawa cawan dan minum kat sini slow-slow, relax. Okay? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi